657 siri program jualan Rahmah Madani disasarkan di seluruh Sabah suku akhir tahun ini. Butirannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Baik Sahih, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyasarkan 657 siri program Jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh Sabah pada suku akhir tahun ini. Ia sebagai tambahan kepada 747 siri PJRM yang dilaksana di negeri ini sejak Januari lalu hingga semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, penganjuran PJRM di negeri ini memberi manfaat kepada penduduk di 73 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dengan menikmati barangan keperluan pada kadar rendah iaitu 10 hingga 30% diskaun. Kita ada di Sabah ini 73 DUN, 3 siri untuk setiap bulan. Jadi total sehingga hujung tahun kita sasarkan sebanyak 657 siri tambahan program Jualan Rahmah di Sabah. Bermula daripada 1 Oktober sehinggalah penghujung tahun Disember ini. Jadi kita harapkan dengan adanya PJRM ini akan dapat membantu khususnya golongan sasar. Datuk Armizan ditemui pemberita dalam program Sentuhan Kasih Bertemu Masyarakat dan program Jualan Rahmah Madani di Kunak. Penduduk yang ditemui menyambut baik inisiatif ini yang nyata dapat menjimatkan perbelanjaan barangan keperluan harian. Contohnya hari ini saya beli minyak yang 5 kilo tu biasa kita dapat di pasaran harga RM30 ringgit lebih lah. Untuk hari ini kita dibagi dengan RM20 sejak. Begitu juga dengan kentang, biasanya kentang kita dibagi harga RM3 lebih. Hari ini kita boleh dapat dengan harga RM RM1 sekilo. Dengan adanya jualan seumpama ini, harga tu sangat rendah, sangat menguntungkan khususnya lah rakyat yang berpendapatan rendah, khususnya B40 lah, terutama di daerah Kunak ini. Dalam majlis ini turut disampaikan sumbangan Baku Rahmah kepada 100 penerima golongan kurang berkemampuan dan skim Jaya Usahawan Belia. Bangunan Ibu Pejabat Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia di Sembulan Kota Kinabalu akan dibaik pulih dengan kos lebih RM3 juta. Bagi fasa pertama, sebanyak RM3 juta diperuntukkan kerajaan negeri untuk tujuan tersebut. Manakala bagi fasa kedua, tambahan peruntukan akan ditentukan kemudian oleh Jabatan Kerja Raya Sabah. Bangunan usia ini sangat bersejarah dalam konteks dakwah, dalam konteks siasat, dalam konteks masyarakat keseluruhannya, dan sudah pasti sejarah kita pertahankan dan fungsi bangunan ini insya-Allah akan lebih bagus dan lebih dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dakwah, tarbiyah dan perpaduan ummah. Datuk Muhammad Arifin yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Negeri ditemui media dalam majlis pelancaran projek membaik pulih bangunan usia di Sembulan. Sementara itu, yang di-Pertua Usia Datuk Sepawi Ahmad optimis setelah kerja baik pulih siap kelak bangunan berkenaan berupaya menjadi tarikan pelancong kerana seni binanya yang unik selain lokasi strategik. Baik pulih yang penting indah, menawan. Bangunan ini ciri-ciri bangunan Morris yang unik sebenarnya. Tetapi bila dia baik pulih memang dia keunikan itu dikekalkan. Bangunan Ibu Pejabat Usia dibina sejak tahun 1972 dan menjadi mercu tanda bermulanya kegiatan dakwah di negeri ini. 18 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam satu operasi bersepadu Eastern Sabah Security Command ESCOM di Tawau Khamis lalu. Turut dikeluarkan 41 saman atas pelbagai kesalahan. Menurut Komander ESCOM Datuk Victor Sanjos, kesemua parti ditahan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Katanya operasi dilakukan di sekitar kawasan JT Awam Tawau dan Kampung Kurnia Jaya Batu Empat Apas yang disertai 151 petugas terdiri pegawai dari pelbagai jabatan dan agensi. Operasi bertujuan menjamin keselamatan dan ketenteraman awam di zon selamat Sabah Timur
Gubernur S-Zone selain membanteras penyeludupan barang serta mengekang penyusupan parti. Ia selaras dengan hasrat Eskom iaitu tiada hari tanpa operasi. 100 tan sampah dikutip di Kampung Sembulan, Kota Kinabalu dalam program pembersihan mega seluruh negara sempena Hari Cuci Malaysia 2024. Program melibatkan 1,000 peserta terdiri penduduk kampung selain dari pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Livret Wong berkata program memberi kesedaran kepada masyarakat dan komuniti di setiap peringkat mengenai kepentingan dan tanggungjawab menjaga kebersihan. Kebersihan itu tidaklah bergantung kepada pihak berkuasa tempatan saja ataupun kerajaan, tetapi dia meliputi semua pihak, khususnya individu, khususnya kita sebagai residen di satu tempat, kerana yang sebenarnya sampah itu bermula daripada kita. Kalau kita sedar dan kita dapat lakukan yang terbaik, mempunyai satu sikap yang positif terhadap pentingnya kebersihan itu, maka kita dapat sentiasa memastikan persekitaran kita sentiasa bersih. Beliau ditemui media dalam program berkenaan di Kampung Sembulan, Kota Kinabalu. Program ini diadakan serentak dengan Majlis Pelancaran Program Cuci Malaysia sempena World Clean Up Day 2024 hari ini di peringkat persekutuan sekaligus menyasarkan pencapaian rekod baharu dalam The Malaysia Book of Records. Haimi Napsun muncul johan pertandingan juara impian Tawau FM yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau malam tadi. Mempertaruhkan lagu Roman Cinta, beliau turut merangkul persembahan vokal terbaik. Kejayaan itu melayakkan Haimi membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000, trofi dan sijil. InsyaAllah, impian tu sudah pasti kita mau pergi ke satu tahap yang lebih tinggi, insyaAllah. Dengan peluang yang ada malam ni, insyaAllah saya akan lebih bersemangat dan ini juga membakar semangat saya untuk terus berkarya. Naib juara dimenangi Muhammad Yusrian Shah, manakala tempat ketiga dimenangi Sazlin Ramli yang turut memenangi persembahan terbaik. Semestinya memang persaingan yang sangat-sangat hebat, persaingan yang sangat sehat. Semua peserta bagi saya semua hebat-hebat. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, tidak ada yang bias ke apa-apa. Semua ikut rezeki masing-masing. Banyak sangat cabaran, banyak juga dugaan buat saya dengan tim-tim Shazlin. Tapi Alhamdulillah untuk hari ini, Alhamdulillah untuk rezeki Allah hari ini. Saya berpuas hati juga sebab sebelum-sebelum ini pernah merasa juga. Jadi syukur Alhamdulillah lah ini yang terbaik sudah. Sementara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menifatkan program Anjuran Tawau FM ini platform mencungkil bakat nyanyian golongan muda di negeri ini. Program sebegini adalah satu program yang cukup meriah dan memberi peluang kepada anak-anak Tawau dan di sekitar Perbandaran Tawau termasuk Lahadatu, Sampurna dan juga Kunak, termasuk Kalabakan untuk menyerlakan bakat nyanyian mereka yang mana ini boleh menjadi satu langkah pertama untuk mereka bergerak ataupun menjadi juara di peringkat yang lebih tinggi lagi. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Sahi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soren, terima kasih.